aktif lah lagi health advisor lah. Yang tu kena buat ya. Sebab dia dah tahun yang ke lain kan. Okey, dan anda boleh habis bulan ke-19 dah boleh progress tu EPL Pro. Nampak di situ. Kalau EPL Pro punya another additional 60,000 for the remaining 6 bulan tahun yang berikutnya. Okey. Dan kalau kita tengok kat sini berapa potential income yang sepatutnya anda boleh dapat ialah sebanyak 541,500 ringgit. Kalau sebulan lebih kurang dalam 45,000. Boleh beli apa ni? Cash. Boleh beli kereta cash mungkin. Okey. Banyak benda yang kita boleh buat dekat sini. Tapi anda kena ingat ya, bonus-bonus ni bukannya untuk kita pergi shopping, untuk kita beli beg yang paling mahal di dalam dunia, tetapi untuk anda rollingkan balik modal anda tadi. Sebab masih ingat, anda adalah tahap yang kedua. Bila anda berada di sini, anda adalah business owner. Belum lagi buat franchise. Jadi bila business owner, anda memerlukan modal untuk memastikan perniagaan anda berjalan dengan lancar. Dapat tingkatkan lagi, lebih besar lagi, orang lebih kenal lagi, something like that. So duit-duit yang kita nak offer kepada anda ni jangan disalahgunakan, tapi anda perlu fikir, anda perlu belanjakan keperluan-keperluan bagaimana untuk memperluas dan mempertingkatkan dan memajukan perniagaan anda. Ya, okey. Kalau anda tengok dekat sini, holistic untuk 24 bulan career path to become a leaders, lebih kurang macam ni lah. Okay? Selama 2 tahun punya, daripada elite dalam 18 bulan, lepas tu masa dekat elite bulan ke-7 you dah boleh masuk EPL selama 12 bulan, and then you progress to EPL Pro pula. Okay. Jadi di sini saya nak tanyalah, mesti anda pun ada nak tanya kan. Rasa-rasa you tahu tak apakah requirements untuk masuk ke EPL? Ada tak yang tahu requirements untuk masuk EPL? Tahu tak apa yang you kena buat sebenarnya? Okay, sebenarnya dalam EPL ni tak banyak pun requirements dia. Tak banyak kita kategorikan kepada dua, iaitu builder dan juga performer. Tadi saya sudah jelaskan siapakah itu builder dan siapa pula performers. Okey, anda di sini sebagai type 1 tadi, perniagaan yang sole proprietor. Okey, di sini anda selalunya fokus dekat mana? Selalunya anda fokus dekat personal sales, betul tak? Ini memang you selalu buat lah. Okey, kalau you seorang builder, you memang ada buat recruit. Tapi basically, you punya personal sales requirements untuk you masuk dekat EPS sebenarnya tak tinggi sangat. Okay, 120k. Kalau anda memang terror buat recruitment lah. Kalau anda ni memang you punya strength kepada personal sales, dia punya requirements untuk personal sales agak tinggi sikit, 230,000. Tapi dua perkara ni adalah benda yang anda selalu buat. Consistency jaga, personal sales kena jaga. Yang kita nak fokus bila anda nak masuk ke EPL, untuk anda jadi leaders, minimum requirements untuk masuk ke EPL perlu ada sebagai builder, manpower meet MOC 2 dan juga elite manpower 2. Tapi kalau anda seorang performer, anda punya strength dekat sales, kita tak adalah nak seksa sangat kan. Kita kasih yang dekat sini perbezaan dia ialah elite manpower kita bagi satu sahaja sebab anda punya strength dekat personal sales. Kenapa kita divide requirements ni kepada dua bahagian? Sebab pada tahun lepas bila kita buat satu saja jenis requirements, agak tidak adil sebab kita selepas kita buat kajian, kita tengok kita punya life planner sebenarnya ada dua jenis dia punya strength tu ada dua, iaitu ada orang yang dia memang terror buat sales tapi kurang sikit buat recruitment. Ada orang pula dia boleh buat lah, dia boleh buat masuk orang tapi personal sales agak kurang sikit. Jadi untuk pastikan, untuk be fair lah untuk dua-dua group ni, that's why kita buat requirements ni pun ada dua. Baik kan AIA? Kami di AIA sebenarnya sentiasa mendengar anda ya. Okey, jadi di sini yang kita nak fokus ialah yang anda juga perlu tahu ialah kalau anda belum capai, inilah perkara yang anda perlu fokus, iaitu recruitment, manpower, meet MOC 2 bagi builder dan performer,
elite manpower, 2 bagi builder, 1 bagi performer. Boleh Alright, bila kita bercakap pasal elite program, pagi tadi pun saya dah tunjuk dekat anda. Sebenarnya saya ada kawan kan hari ni untuk bercerita tentang bagaimana perjalanan beliau. Dia nak berkongsi bagaimana perjalanan beliau di dalam EPL. Hebat ke? Bagus ke? Kalau saya je yang bercakap kat sini kan pasal EPL ni, you pun rasa alah macam betul je, macam yes je tu. Jadi daripada saya je yang bercakap, apa kata kita dengar sendiri daripada mulut orang yang telah experience di dalam EPL ni. Okay, sebelum tu saya ingin perkenalkan kepada anda saudara J.K. Tyson, Elite Premier Leaders, dan sedikit sebanyak tentang latar belakang beliau. Kat sini kalau anda tengok achievement dia, bila kita panggil speaker, of course lah orang tu mesti ada sesuatu yang unik. Satu hari nanti anda jika berada dalam EPL pun, anda berpeluang untuk berada di tempat Jega. Mungkin anda juga akan berpeluang untuk berkongsi di morning meet, di lunch talk, di kita punya event, seminar dan sebagainya. Okay, kalau kita tengok kat sini, beliau join AIA pada tahun 2020. Inilah pencapaian beliau Rising Star, Star and Summit Convention qualifier daripada 2020 sehingga 2022, MDRT, dan ada seterusnya promote kepada AUM dan EPL 2022, MDRT qualifier, banyaknya berderet-deret kat sini ya. Okey, ini dia punya team AFYP setakat 20 Ogos 2023, baru lagi minggu lepas, 477,169, dan personal sales, walaupun beliau sekarang leaders, tapi personal sales dia sebanyak 194,569. Kena jaga personal sales. Okey, setakat ini manpower dia ada 10 packs tanpa berlengah masa lah. Saya rasa saya pun tak nak cakap banyak-banyak dekat sini. Saya ingin menjemput Encik Jega. Hai Jega. Hi Cik Faiza, good morning. Good morning Jega. Selamat datang ke Morning Meet. Thank you. Okay, Good morning alright to Nick juga. Terima kasih kerana sudi bersama kita pagi-pagi ni. Okay, sebelum pukul 8 tadi saya dah suruh Jega masuk masuk dalam live event ni untuk pastikan kita tak ada technical error dan sebagainya. Okay, Jega, tanpa berlengah masa, saya ingin menjemput Jega untuk memperkenalkan diri anda kepada kita punya adik-adik, abang-abang, kakak-kakak di sini. Persilakan. Okay Cik Faiza, thank you So, selamat pagi dan good morning dan wanakkam untuk semua yang diri pagi ni Nama saya Jagdishan Purnasamy, orang panggil saya Jega. So, saya dari agensi KLJK, founder agensi saya, nama dia Mr. Gangadharan Govindan, introducer saya Maniwandan Kamaran. Okay, saya join AIA 2020 dalam industri ni dan coded as Elite Pro Disember 2020. Lepas tu adalah achievement achieve MDRT Star Convention semua tu. Lepas tu promoted as AUM tahun lepas. Dan masuk EPL bulan Disember. So sekarang dah jadi assistant unit manager lah. So inilah intro sedikit sebanyak latar belakang saya dalam AIA. Okey, terima kasih Jega. Okey, Jega, kita akan buat sesi soal jawab lah ya. Okey, untuk soalan, sementara saya tanya soalan dekat Jega, anda boleh juga type di chat box soalan yang anda rasa anda nak tanya kepada Jega, boleh type di sana ya. Okey, tapi kalau soalan tu kebetulan sama dengan soalan saya, mungkin saya tak bacalah soalan anda ya. Tapi tak apa, teruskan menaip. Okey, alright Jega, untuk soalan yang seterusnya, tadi Jega pun dah cakap, Jega masuk EPL pada bulan Disember. So bagaimana perkembangan anda sekarang dalam EPL? Okey, perkembangan saya dah join EPL Disember. So perkembangan dia memang banyak sebab stay to the point, sebelum saya masuk EPL ni saya punya manpower 4 je. Dia pun belum aktif lagi. Sekarang manpower saya dah 10. So lagi satu, saya asal dari Karak Pahang. So hometown saya dekat Karak So setiap kali SBSG setiap kali SBSG Selasa, I kena travel dari Karak pergi Cape Square. Setiap hari saya kena keluar rumah pukul 6.
So saya feel yang program EPL ni memang seronok. Walaupun dia ada dalam dia kena lah ada banyakkan dalam disiplin semua tu. Tapi seronok juga saya buat EPL. Sebelum tu mungkin saya punya disiplin level tak begitu banyak dengan saya punya teamwork semua tu. Sekarang saya punya teamwork dengan saya punya disiplin dengan saya punya timing boxing semua saya kena follow sebab saya kena buat saya punya personal sales dengan saya kena jaga juga saya punya team in sales. So perjalanan saya setakat ni semua okey. Daripada saya buat sendiri dengan menghadiri EPL begitu paling seronok bagi saya satu environment untuk menjadi leader yang baik. Nah, itu je lah Faizah. Alright, okay, terima kasih. Dengar perjalanan dia. Bukan satu benda yang mudah. Saya tahu ada kadang-kadang kita rasa aduh, every hari Isnin nak kena bangun pagi, nak kena pergi attend Elite SBSG, 8.30 dah start, dah lah hari Isnin, Monday Blues. You tengok Jega. Dia daripada Karak, travel every week. Setiap hari Selasa kita punya EPL SBSG, kena start EPL pada 8.30, pukul berapa dia kena keluar rumah tu. Dan dia konsisten untuk hadir tu. Itu satu orang kata tak semua orang ada kualiti macam tu. Keazaman tu untuk dia meneruskan perjuangan dia tu dan cita-cita dia. Okey, berdasarkan penjelasan apa tu Jega tadi, jadi saya nak tanyalah sebab hari ni kita punya sesi fokus kepada mindset kan. Jadi apakah perubahan mindset yang telah Jega sendiri lalui sebelum dan juga selepas menjadi EPL. Okay, sebelum saya menjadi EPL, mindset saya personal sales. So, maksudnya saya kena berubah melalui saya punya career sendiri. Tapi sekarang saya punya mindset saya kena berubah untuk saya punya team. So, perubahan mindset memang paling penting dalam career ni kan. Sebab untuk menghadapi banyak situasi. Sebab situasi yang saya hadapi masa saya personal sales memang totally different. Situasi yang saya hadapi dengan saya punya team. Setelah join EPL, saya belajar banyak buat strategi, analisis dan manage orang dari bawah saya sebagai leader. Semua achievement yang dulu saya buat semua personal, saya punya achievement personal. Sekarang saya kena hadapi cabaran untuk achieve saya punya team punya achievement. So lagi satu saya belajar dalam EPL untuk penukar mindset saya, lead by example. Maksudnya kita kena memimpin melalui teladan. Bukan cara kita cakap-cakap je buat meeting, cakap-cakap je kan. Kita kena macam timing, time boxing. Lepas tu kita punya personal sale juga. Kita bukan suruh kita punya orang bawahan pergi buat sale, tapi kita bukan kita pula tak buat jadi macam contoh. So biasa saya akan menjadi contoh lah untuk saya punya orang bawahan. Dia suruh saya di code time. Lepas tu macam mana saya akan ajar dia orang macam mana manage time. Saya pun akan manage time saya. Dan lepas tu bagi planning untuk dia orang. Macam mana jadikan saya contoh dan follow saya je lah untuk achieve macam saya je lah. MDR 3 apa kan. Tapi yang ni mindset kena tukar. Sebab kita nak bawa satu team. Bukan seorang kita je kan. Kita nak bawa dia orang, kita punya mindset mesti kena berubah. EPL memberi satu perubahan yang betul-betul bagus dalam mindset saya. Itulah Wajdah. Nampak sebenarnya saya pun faham kalau nak cakap tentang mindset ni untuk merubah, untuk set kita punya cara berfikir tu memang memerlukan disiplin yang tinggi. Kita kena sentiasa fikir, okey, macam mana kita nak perbetulkan cara kita berfikir sebagai seorang leader. Sebab cara kita berfikir memberi impak kepada cara kita bertindak. Bila kita berfikir, automatik kita akan bertindak ikut cara kita berfikir. Fikir datang dulu baru bertindak datang kemudian. Jadi kalau anda masih lagi perangai budak-budak, perangai macam nak jadi ejen, tak nak independence, semua nak suruh leader yang sediakan, memang susah lah sebab mentality ni memang kena change a lot untuk anda persiapkan diri anda sebagai seorang ketua, sebagai seorang pemimpin. Okey, terima kasih Jega untuk soalan tu tadi. Dan jawapannya, okey, daripada seterusnya soalan yang keempat saya ingin tanya kat sini ialah sebab you cakap tadi pasal mindset tadi, so kalau anda tengok
rasanya mindset ni penting tak Jega? Dan terutamanya kepada life planner. Kalau katakan tanya saya kalau penting, memang penting sangat lah Faizah. Sebab dia ada banyak aspek. Okey, satu aspek pertama, mudah belajar dengan sesiapa. Sebab dalam EPL, kita takkan jumpa orang yang sama. Dia dari agensi lain-lain. Dia mungkin MDRT, dia mungkin unit manager, dia mungkin agent, dia mungkin elite pro, dia mungkin elite. So dia bawa satu konsep yang lain-lain. Sebab sales dengan recruit ni, dia ada konsep lain. Ada orang pakai jual medical card saja, ada orang suka jual sales builder saja, ada orang suka enrich goal saja. Macam tu lah dia punya aspek lain. Mungkin saya punya strategi, saya punya agensi dia lain. So kita kena perubahan mindset ni akan bagi kita mudah belajar dengan sesiapa. Tak ada yang atas, tak ada yang bawah. Kita boleh mudah belajar dengan sesiapa. Lepas tu confident. So dulu saya nak recruit orang, saya pun tak confident. Saya pun macam bila dia tanya soalan dengan saya, are you okay tak? You boleh tak you bawa saya, macam contohnya saya nak masuk full time. Saya kata jangan masuk full time. Sebab saya pun takut dengan dia. Sekarang saya confident je. Saya kata kalau you ada confident, kalau you boleh buat, you masuk je. So semua ni saya belajar dekat EPL. Lepas tu quality kita. Macam contohnya quality time. Tak ada excuses dengan EPL, tak ada excuses. Kalau contohnya kalau nak bagi excuse, okay, saya punya moderator, Evelyn ke, Faiza ke, Nick ke, semua tu, bagi satu je contoh. Kalau sekarang you dah bagi alasan, macam mana you nak bawa team? Itu je perkataan apa dia punya kata-kata yang saya akan dengar. So saya dah learn. Sekarang saya memang tak ada excuses untuk timing keluar pukul 6. Ada yang masa saya ambil sarapan, ada juga masa saya tak makan sarapan. Tapi saya tak bagi excuses langsung. Saya memang akan bagi kelas. Kalau hari Selasa saya mana dekat Solo Malaysia, saya akan balik. Balik hometown, saya tunggu je untuk meeting ni. Sebab apa? Sebab saya belajar. Sebab dia orang ajar, memang dia orang ajar banyaklah dalam tu. So quality saya sekarang saya boleh nampak sebagai satu quality leader daripada sebelum saya EPL. Lagi satu, motivasi diri yang tinggi. Sebab kita kena ada motivasi. Sebab kita bawa team. Sebab contohnya kita tak ada motivation. So kita sendiri bangun pukul 11. Hantar good morning pukul 11 kepada team. Itu bukan motivasi yang bagus. So kita kena ada motivasi diri. Semua saya belajar dengan the best lah. Sebab the EPL bukan senang boleh masuk. Dia ada requirement. Sebab dulu saya elite pro, barulah boleh masuk EPL. Sebab tu saya jumpa yang the best. Bila yang the best, dia orang akan ajar kita macam mana komitmen, macam mana kita nak ubah sendiri dengan motivation. So saya belajar banyak dengan motivation. Lepas tu yang the best, no excuses. Itu saya belajar lepas saya jadi leader. Kalau kita sendiri nak bagi excuses, jangan harap kita punya team boleh perform. Itu je lah Faizah, aspek 5 aspek yang utama saya belajar dalam penukaran mindset dalam EPL. Okey, bagus Jega. Saya setuju sebenarnya dengan Jega sebab bila kita sendiri sebagai leader, tadi pun Jega ada sebut pasal jadi role model kan. Kalau kita sendiri sebagai leader pun, alah tak payahlah, alah hari ni skip lah. So you rasa you akan dapat agent yang macam mana? Agent yang macam you lah. Yang tak payahlah, asal boleh lah, alah take it easy lah, take it lightly lah, alah langgar je. Itulah yang juga yang akan anda dapat. Sebab apa? Apa yang anda buat itu yang diorang akan contohi. Walaupun pada masa dia masuk tu dia seorang yang memang berkualiti, berkaliber. Tapi jika anda seorang yang asal boleh, leader yang tak ada apa tu orang kata kualiti kepimpinan tu, sometimes orang yang hebat ni pun boleh terpesong. Satu, kalau dia rasa dia lebih hebat pada you, dia akan tinggalkan you. Sebab dia rasa kenapalah aku dapat leader macam ni sedangkan aku sendiri boleh jadi leader. So dia mungkin akan tinggalkan anda dan lepas tu beberapa bulan ke berapa tahun ke dia akan join balik. Okay, dan dia akan jadi leader pula satu hari nanti. Itu yang kita kena jagalah bila kita nak jadi leader ni ya. Okay, bila kita bercakap pasal mindset tadi, bagaimana pula dengan kemahiran, skill set? Kalau kita nak bercakap pasal ni apakah skill set yang Jega rasa penting bagi life planners untuk untuk ditingkatkan sebelum ataupun persiapan sebelum menjadi leader kemahiran ni? Okay Faizal, skill set, kemahiran. Kemahiran first, kita kena ada sebelum jadi leader ataupun lepas jadi leader, communication skills. Sebab handling customer dengan handling kita punya recruit lain. Sebab communication skill ni, kita kena kuasai berkomunikasi untuk buat membantu tim kita. Contohnya tim kita, bukannya semua sama.
Macam kita menjadi semua bukan cukup tinggi sama-sama So memang ada orang dia boleh performance, ada orang dia solo, ada orang dia boleh buat teamwork, ada orang boleh buat dia boleh timing, macam itulah satu kumpulan kan. So kita kena communication skill tu, kita tak boleh lah communicate dengan cara yang sama dengan semua orang. Kalau cara yang sama kita buat dengan semua orang, kita memang tak boleh buat satu team. Kita memang tak boleh develop satu team. So communication skill kita kena develop. Yang itu kita boleh belajar dalam APL dan lepas jadi leader, lepas communication skill tu betul-betul penting, utama dalam buat satu team. Lepas tu teamwork. Sebab biasa kan kita buat MDRT semua tu personal sales. Kita dah macam pandai terror dalam personal sales. Macam bagi customer 5 minit je jaga buat closing. Case besar pun saya boleh buat. Sebab saya punya experience. Tapi dalam teamwork, kemahiran berpasukan ni lain. Ini bukan pasal achieve personally. Ini kena achieve team, by team. So kita kena bawa team ni, kita kena ada kemahiran berpasukan. So teamwork. Itu kita kena learn. Lagi satu, kemahiran untuk menyelesaikan masalah. So masalah mesti ada. Macam contohnya bila kita punya downline, recruit, bawa masalah, kita kena bagi solution. Bukan bagi dia masalah. Contohnya dia bawa satu masalah, kita pun bagi dia masalah lagi. Macam contohnya dia bawa satu case. Dia kata macam mana nak buat quotation kan. Kita pun bagi dia masalah, kita kata you pergilah belajar buat sendiri. Itu bagi dia masalah. So kita bagi solution. Tak salah pun kita belajar bagi ajar dia kan. Ajar dia mungkinlah lain kali dia pun boleh ajar orang. Kalau kita kata you pergi belajar sendiri, kita pun tak belajar. So kita ajar dia macam untuk cari solution. Kalau contohnya ada masalah, contohnya dia tak boleh buat sales, tak boleh recruit orang. Okey, tak apa. Kita ajar dia macam mana recruit orang. Slow and steady. Sebab kita nak travel far. Bukan fast. Kalau fast, satu tahun buat MDT, lagi satu tahun kita tengok mana hilang. So kita nak dia slow, steady. Dia dalam progress, konsisten. Lepas tu kemahiran yang apa lagi? Kemahiran leadership. Sebab leadership ni bukan semua orang boleh buat. Sebab leader memang semua boleh jadi leader. Tapi leadership ni dia agak cabar sikit. Kita kena motivate team kita, lepas tu kita kena melaksanakan tugas. Contohnya satu plan, critical illness. Kalau satu plan baru macam AIA memperkenalkan plan yang baru, kita kena tahu apa plan tu. Lepas tu kita kena ajar team kita. Bukan suruh dia orang pergi belajar. Bukan tanya dia orang, kenapa you tak belajar? Padahalnya tahu tak? Kita yang tahu tak? Sebab tu kemahiran kepimpinan memang banyak penting dalam ni. Last, pengurusan, management. Macam dulu saya kan emerging leader course tu, banyaklah orang macam Faizal ni semua ajar time boxing. Sebab kita sekarang ada kita kena jaga person sale, kita kena jaga family, kita kena jaga kita punya budak. Tak tahulah budak kita, downline kita bila call kan, mungkin dia pukul 4 pagi akan call kita. Kita kena answer juga. Kita tak boleh kata you tak boleh ada soalan pukul 4 pagi. Kalau kita ada 4 pagi tu, itu maknanya dia buat kerja. Itu maknanya dia nak buat MDT. Macam saya dulu. Saya call, bila-bila pun saya akan call. Saya ada soalan je, saya akan call. Saya punya manager answer je. Sebab dia janji dengan saya, bila-bila you akan call, saya akan answer. Memang dia pegang pada janji. Sebab itulah orang yang caliber, orang yang biasa MDT, dia luar kebiasaan ni. Dia bukan macam 7 jam bekerja, 8 jam bekerja. So kita kena manage time. Manage time maksudnya kita kena ajar team kita kena jaga personal sale kita jaga kita punya klien kita. Sebab tu kemahiran pengurusan, kemahiran management pun banyak penting dalam skill set Faizah. Okey, terima kasih juga. Banyak kemahiran yang perlu dilengkapkan. Daripada kemahiran-kemahiran tu, boleh tak kita nak tengok anda ada tulis tak? Anda ada tulis, ada record tak apa yang Jega kongsikan tadi? Kalau ada tulis, boleh tak type sikit kat chat box. Apa yang anda dengar tadi? Salah satunya, okey? Okey. Alright. Saya rasa bila dah dengar panjang-panjang tu ada yang macam apa tadi? Yang first tadi apa? Okey, yang pertama tadi kemahiran komunikasi. Saya pun setuju sebab communication ni adalah kunci untuk kita connect with people. Kalau kita assuming dia dah tak jadi, kita akan bekerja dalam keadaan yang tidak betul lah sebab kita assume, kita tak nak bercakap dengan orang. Jadi berkomunikasi ni, kemahiran komunikasi ni
perlu belajar, perlu ditingkatkan macam mana nak bercakap dengan macam mana anda dalam sales pun, anda pun ada kan cara bercakap dengan orang B40, anda boleh buat joke yang macam mana, cara anda bercakap dengan high net worth macam mana pula, kan, cara kita berada dalam event yang formal macam mana pula, cara kita punya lenggok cakap tu, perkataan yang kita gunakan, joke yang kita nak buat pun bukan je boleh pukul rata untuk semua event ataupun semua peringkat. Jadi sebagai seorang leader, kalau ada kemahiran berkomunikasi pun lain. Macam Jega cakap tadi lah, komunikasi dengan pasukan, macam mana nak manage people tu, macam mana you nak letak you punya perkataan, nak susun ayat tu pun perlu ada kemahiran. Nak guna psikologi lagi, macam-macam dia punya teknik tu. Kemudian kemahiran berpasukan. Ini pun saya dengar pun saya rasa teruja, kemahiran berpasukan. Tak semua orang ada kemahiran berpasukan. Kebanyakannya orang dia suka apa? Berjalan secara berlari secara solo. Okey, tapi sebenarnya berpasukan ni lebih apa orang kata manfaat dia tu lebih banyak. Right, kemudian problem solving tadi, menyelesaikan masalah, leadership dan sebagainya. Time management sangat penting ya. Jadi anda tengok kat situ mana dulu yang anda boleh fokus. Okey, at least daripada perkongsian Jega tadi mungkin anda boleh pilih 3 daripadanya, daripada notes tadi untuk anda fokus dulu untuk anda mencapai ke EPL. Bercakap tentang untuk mencapai ke EPL ni mesti ada apa, anda tertanya-tanya kan, kat mana sebenarnya kalau saya nak check saya punya sekarang saya dekat mana, kemudian berapa lagi sebenarnya saya punya gap untuk saya capai kepada EPL. Jadi Jega, boleh tak anda kongsikan bagaimana agaknya untuk kita punya adik-adik, kakak-kakak, abang ni, elite kita ni untuk menyemak dia punya pencapaian dia sekarang. Kat mana dia nak tengok tu? Boleh Faizal. Boleh. Report ni sama macam report yang kita nampak, kita biasa nampak, kita nak cari report untuk Elite Light dengan Elite Pro. Biasa dia orang tahu. So buka LPP, dekat browser tu buka LPP, pergi dekat reports, lepas tu tekan AIA Elite Academy Reports. Sampai itu semua dah tahu kan, sebab biasa dia orang nampak dia punya report Elite Elite Pro dengan Elite Light dekat sana kan, dia dah requirement untuk dapat gaji tu semua dia orang nampak sana. Dalam tu you letak progress to EPL. Dalam tu dia akan tunjuk kita kurang berapa. Contohnya kurang sales berapa, kita punya manpower berapa. Semua tu lah, dalam tu lah kita boleh nampak kita punya progress. So yang ini setiap hari, kalau boleh setiap hari morning buka. Yang sudah nak plan nak jadi leader, bukan nak jadi leader, semua mesti nak jadi leader. Sebab jangan-jangan ada orang kata saya nak jadi leader, saya pula nak buat personal sales sampai last. Itu memang you tak boleh buat. Memang susah. So bila mesti you kena jadi leader, so you tengoklah hari-hari progress tu. Kalau bila you tengok progress, baru you boleh tahu mana nak you boleh tambah naik, tambah baik kan, you punya production ke ataupun you punya manpower ke, semua tu barulah you dalam track. Kalau you bukan dalam track, memang sampai last pun you tak boleh jadi EPL. Itu je lah, Faizah. Alright, terima kasih. Senang saja kan, semuanya kita dah sediakan. Buka saja ALPP, anda boleh check dekat EPL Progress Report di situ. Okey, anda boleh tengok berapa lagi gap yang anda perlu capai sebenarnya, dan anda boleh plan bila anda nak masuk EPL program. Contoh lagi 3 bulan, so berapa lagi gap, apa yang anda perlu buat, apa support yang anda perlukan daripada leaders anda. Okey, contoh you pergi jumpa dengan leader, saya kata beritahu dekat dia, oh sebenarnya saya nak masuk EPL, kemudian saya rasa saya punya ni production dah okey, cuma saya perlukan bantuan macam mana saya nak tambah saya punya manpower. Boleh tak kita leader sama-sama kita duduk brainstorm, sebab saya memang betul-betul nak achieve this. You can get support. Okay, and then you can talk with AIA PIC, your DOA. Kita pun ada NGLS PIC dekat branch, so you boleh juga refer dengan mereka ya, berkenaan dengan EPL. Alright, Jega. Saya ingin untuk sesi seterusnya, saya ingin buka kepada ni lah. Buka kepada sesi apa? Q&A untuk anda. Alright, Q&A untuk anda. Jadi saya nak tanya di sini, ada yang tanya, dia kata sebelum ni Jega ni bekerja sebagai apa sampai boleh buat you masuk dalam AI ni? Sebelum masuk AI ni kerja sebagai apa Jega? Faizal, saya business owner. Saya belajar IT, saya finish saya punya degree IT.
Lepas tu buat software engineering dekat Kosmo Point. Buat hardware repairing dekat Kosmo Point juga. So lepas tu saya buka kedai komputer, saya jalan saya punya kedai komputer 15 tahun sebelum saya masuk AIA. Hmm. Okay, okay. Business owner bermaksud you dah ada background apa tu buat business. Okay, Ya and then betul. you masuk AIA. Okay, boleh. Terima kasih. Okay, ada soalan seterusnya dia tanya, dia nak tanya berapa dari segi, tanya income boleh ke? Mungkin boleh bagi dalam bentuk percentage mungkin. Okay, kalau Jega rasa tak selesa, dia tanya dari segi income berapa growth compared to before. Dalam percentage lah. Maksudnya Faiza daripada personal sales dengan team ke macam mana dia nak tanya? Daripada you sebelum masuk EPL, lepas you masuk EPL, ada tak perbezaan? Mungkinlah soalan dia macam tu kot. Dia kata sebab soalan dia Memang very generic. memang perbezaan banyak. Sebab apa? Bila Elite Pro, kita dapat bonus. Tiba-tiba saya dah habis Elite Pro kan, saya dah completed Elite Pro. Saya memang requirement saya memang setiap bulan saya akan validate untuk bonus Saya biasa maksimum. So bila tiba-tiba saya hilang bonus, sebab saya kan dah habis completed ni kan, saya pun macam bila tiba-tiba tak ada bonus, you tahulah kan Faizal 9,000, kalau tiba-tiba 9,000 tak ada, habis kita kan. Tapi lepas masa saya masuk EPL, bonus dia orang, memang saya bulan-bulan dapat bonus. Sampai setakat 10,000, saya dapat 4,000, 5,000 macam tu lah. Setiap bulan saya ada bonus. So impact, kalau kata impact gaji, lepas masuk EPL, memang besar. Sebab tu kita kena masuk EPL. Orang yang tanya soalan tu, kalau dia fokuskan gaji, dia mesti kena masuk EPL. Okey, boleh. Terima kasih. Okey, kalau anda ada lagi soalan untuk Jega, soalan berkenaan dengan macam mana apa-apalah berkaitan dengan perjalanan dia dalam EPL ni ataupun macam mana dia nak konsisten ke apa ke, anda pun boleh masih teruskan menaip di chat box. Okey, ada kat sini dia tanya saya, dia kata kalau waktu Elite Pro Month 7 baru cukup semua requirement, dapat EPL 18 bulan tak? EPL 18 bulan atau waktu month 6 EPL 8 okey. Dia ada basically kalau you masuk pada month 7 basically memang you punya EPL memang 18 bulan lah. Okey, tapi sebenarnya kalau you elite you tak semestinya kena macam contoh anda masuk elite kan sekarang ni, tak semestinya mesti masuk month 7 baru masuk EPL Pro. Sebenarnya baru masuk EPL. Sebenarnya kalau anda dalam elite 5 bulan ke 4 bulan pun kalau cukup requirements pun anda dah boleh masuk EPL. Dia dan cara pengiraan tu dia akan tengok requirements anda dan anda masuk pada bulan keberapa. Bulan keberapa yang menentukan sama ada anda punya EPL tu 12 bulan atau 18 bulan. Dia ada cara pengiraan lah. Okay, yang itu dihandle oleh bahagian Elite Academy. Dan saya harap saya membantulah untuk menjawab di sini ya. Okay, alright. Dia ada cara pengiraan dia. Okay, and then two manpower hit MOC. Okay, MOC yang ini you kena tengok balik dia punya apa ni. Tu saya kurang faham dengan soalan ni. Okay, mungkin ada soalan lain tak? Soalan ni saya kurang faham. MOC requirements. Saya kurang jelas dengan soalan tu. Kalau anda ingin type soalan, mungkin anda boleh type dengan lebih jelas supaya kita nak kemukakan dekat Jega pun senang saya nak baca pun saya rasa macam kalau terlalu generik saya buat assuming, saya takut itu bukan sebenarnya yang ingin anda tanya. Okey, ada satu lagi ni dia tanya bagaimana daripada Nurfanisa, dia kata bagaimana Jega asingkan bisnes dan juga be a life planner macam tadi soalan dia. Soalan soalan tu dia tiba-tiba dia macam hilang Okey, setengah. Okey, bagaimana Jega asingkan bisnes dan be a life planner? Dan bagaimana kita nak approach our circle yang tahu kita adalah business owner and suddenly kita jadi life planner. Oh, okay. Sebab tadi Jega kata Jega pernah buat business kan? Tapi sekarang Jega dah tak buat kan business tu.
Macam mana ni Saya dah jual soalan dia? dah. Kedai semua saya dah jual dah. Kedai dah jual. Jadi tak adalah dia nak asingkan bisnes dan juga be a life planner. Dia sekarang fokus dekat AIA saja ya, Nurfanisa. Okay. Kalau dia kata bagaimana kita nak approach our circle yang tahu kita adalah business owner. Saya rasa tadi you pun dah cakap you dah let go you punya business. So you are focusing on AIA saja. Tapi you ada tak you punya current client sekarang ni juga adalah juga anda punya customer masa buat business dulu. Ada, tapi pada awalnya adalah. Sekarang saya punya semua stranger. Hmm. Okay, daripada mana anda dapat anda punya life planner basically yang anda recruit tu? Okay, yang saya rekrut life planner, basically semua saya punya client. Banyak, 80% saya punya client. So saya pakai je lah rekrut yang 3 minit tu. Lepas buat sales, saya biasa pakai sales script tu. Tapi on the spot dia orang takkan memang nak masuk kan. Lepas tu saya follow up. Ada juga saya follow up sampai 2 tahun. Lepas tu saya promote dia. Sekarang dia dah meet MOC dah. Dia bagus. Dia dah buat ada 1,000. Macam tu mak dia. Okay. So basically kalau anda cakap tadi stranger, bermaksud dari segi personal sales, mostly you punya client, you punya customer tu adalah stranger yang you tak kenal. Kemudian dari segi manpower pula, you kebanyakannya you recruit dorang selepas dorang jadi you punya client, you punya policy Betul. holder, betul? Betul. So nampak tak? Anda pun boleh guna macam ni. Kalau cara mudah sebenarnya untuk kita recruit ialah kena tengok balik anda punya policy holder. Tapi of course lah policy holder ni tak semuanya sebab kerjaya ni bukan untuk semua orang. Tak semua orang berminat. Tapi kita kena perjelaskanlah kat mana sebenarnya yang kita kena pasti kita punya policy holder tu apa dia punya strength, apa dia punya minat sebenarnya, dan yang paling penting ialah anda sendiri, anda nak orang yang macam mana bekerja dengan anda. Kriteria yang macam mana kan. Bukan semua orang sebenarnya boleh sesuai dengan kita. Kena ada chemistry tu pun perlu juga. Tapi cara paling mudah source dia adalah dari segi kita punya existing client yang dah sedia ada, sebab dia dah percaya dengan produk yang kita ada di sini. Okey. Kita pun dah tak banyak masa ni, okay? Kita dah ada lagi berapa minit saja. Jadi saya rasa cukuplah di sini, Jega. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian anda pagi ni. Saya sangat menghargai anda, dan saya sebenarnya yang saya kagum tentang Jega ni ialah dia punya keazaman tu. Keazaman dia, kecekalan dia. Bekas Jega pun dia sendiri kongsi dengan saya, agensi dia pun bukan besar. Agensi kecil. Jadi anda yang berada di agensi kecil, anda jangan rasa Allah agensi kita kecil, agensi diorang tu mega. Saya rasa saya tak boleh buat. Sebenarnya ianya terpulang kepada diri anda sendiri. Kalau anda nak buat, anda try bincang dengan leaders, get dia punya support. Okay, support system memang sangat penting. Support. Kalau tak dapat support daripada leaders, AIA ada. Okay? Kita punya DOA, kita ada trainers di sini, kita ada Elite Academy yang akan sentiasa bersama anda. Dan bila anda pergi di EPL onboarding, iaitu kita punya emerging leader course, okay, kita akan gosok anda, kasih licin dengan kemahiran, dengan knowledge yang sepatutnya anda dapat di situ. Kemudian kita ada juga collaboration dengan kita punya trainers partners yang akan anda jumpa pada tiap-tiap minggu. Diorang pun akan support anda. Kalau anda dah kenal mereka, anda daripada Elite, nampak tak dia punya bonding anda dengan anda punya training partners tu daripada zaman anda dekat Elite, kemudian anda masuk EPL, kemudian anda masuk EPL Pro, dah ada dekat situ. So sebenarnya support daripada AI sangat kuat. Kita sentiasa berada bersama anda. Jangan takut ya. Okey, untuk seterusnya, anda mesti ada rasa kan, okey, kalau saya nak masuk EPL, okey, support. Saya nak support daripada EPL program. Lepas tu saya nak jadi leader secepat yang mungkin. Saya tahu semua orang nak cepat je. Tak ada orang yang nak lambat, betul tak? And then saya juga nak tahu macam mana sebenarnya nak masuk EPL program ni. And then apa lagi yang saya perlu buat sekarang ni. So apa yang anda perlu buat, silalah scan QR code di sini. QR code kita ada sebelum anda masuk EPL. Kami mengalu-alukan anda untuk menghadiri Aspiring Leader Career Seminar. Okay, sebab di sini at least you dapat some ideas macam mana saya nak develop saya punya own team,
macam mana saya nak jadi leader dengan cepat, macam mana saya nak master recruitment punya skills. Sebelum ni saya memang ada buat recruit tapi recruit resign. Apa yang tak kena? Apa yang salah? Apa yang aku buat salah ni sebab apa? Sebab asal boleh je janji bernafas je bawa masuk kan? Sebab you belum lagi mungkin tak ada kemahiran untuk memilih orang yang berkualiti, tak ada kemahiran untuk macam mana dia ni boleh ke tak boleh, bawa je lah seboleh. Jadi kat sini dekat EPL kita akan belajar banyak perkara, cara-cara untuk buat rekrutmen. Sebelum anda ke EPL, tolong hadirkan diri anda di Aspiring Leader Program untuk persiapan sebelum ke EPL. At least you know what is this EPL all about. Hadirkan diri anda di Aspiring Leader Career Seminar dahulu. Okay? Dan sebelum saya mengakhiri, saya juga inginkan anda buat survey ni. Survey daripada kita punya team Morning Meet, diminta anda tolong survey untuk kongsikan feedback kepada kami. Apakah pendapat anda tentang Morning Meet? Okay, kalau anda tak survey ni, mungkin juga kita tak tahu yang anda hadir di sini. Jadi saya mengalu-alukan semua orang, okay, jika anda hadir pagi ni, ambillah survey ni sebab kita takut tidak dikira anda punya kedatangan pula nanti. Jadi sebab kita akan tengok siapa yang survey, orang tu yang kita check nanti. Kita akan mapping lah dengan sistem juga. Alright, dengan itu saya mengakhiri Morning Meet pada pagi ini. Terima kasih kepada anda semua. Diharap kita berjumpa lagi. Dan sebelum terlambat, selamat Hari Merdeka. Merdeka, Merdeka 31 Ogos. Saya harap anda meraihkan kemerdekaan kita dengan penuh semangat kepimpinan seorang leader. Alright, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, kakak lambat nak makan coklat. Lah. Saya nampak